Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, so akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa, saya akan tengokkan market untuk kripto. So hari ni ada sedikit data yang menarik. So pergerakan semalam dah pun menunjukkan data yang kita nak movement ke mana terusnya. Sebab apa untuk minggu ni, untuk hari Khamis 13 hari bulan, kita ada data penting untuk CPI data. So the expectation kan menjangkakan untuk hari Khamis ini kita akan ada volume yang besar, dan volume besar itu akan menyebabkan kejatuhan ataupun pump tersebut. Tapi Zulmo expectation kan adalah kejatuhan berbanding kenaikan. Apapun kita akan tengokkan data untuk CPI nanti, barulah kita dapat volume itu untuk naik ataupun turun. So apa kita akan tengok di chart secara teknikal beritahu apa, nanti kita akan tengokkan. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap berada still lagi dalam kawasan 900 bilion. Tu ikutkan ni berlaku dropping. Untuk semalam kita drop sebanyak 0.87%. 0.87%. Kemudian kita tengok untuk volume sedikit increase iaitu 5.28, dan BTC sedikit meningkat 0.12. So apa kita tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 19k. So ikutkan semalam kita berada 19.1 dan berada 19k. So pressure down adalah lebih tinggi daripada pressure untuk price untuk melakukan kenaikan. So apa pun dalam tempoh 24 hours semalam, Bitcoin drop sebanyak 0.78%, untuk weekly 6%. So ini bila Bitcoin drop, kita menjangkakan untuk altcoin lain juga akan turut dropping. Ethereum berada di major support dia sekarang ni dah 1.2, sama seperti Bitcoin berada di major support 19.1. So untuk Ethereum 1.36 drop. Kita tengok lain-lain altcoin, SRP drop hampir 3%, untuk Cardano hampir 4%, 3.67, Solana 4%, untuk di Matic hampir 4% selepas berlaku kenaikan hampir 0.81 dan drop balik 4% untuk hari semalam. Untuk lain coin tu menjangka semua sedang melakukan challenge ni pun jatuh hampir 6%, 5.76%. So normal bila Bitcoin drop, all coin akan terus dropping. So persoalannya, adakah dropping ni akan terus melakukan dropping ataupun drop nak sampai mana, dan adakah akan berlaku peningkatan? Kita akan tengokkan secara teknikal. So hari ni Bitcoin dah pun berada di kawasan ini. So ini kita dalam masih lagi track dalam posisi untuk miner lebih bear flag ini untuk price target almost dalam kawasan 16k, ataupun still lagi dalam kawasan kita punya major drop ni. Major drop untuk hit target ni, dan ada expectation akan berlaku release bound untuk target kawasan ni. So manakah price boleh arah price seterusnya, semuanya boleh berlaku. Cuma kita akan tengok secara short term, kita akan tengok data-data lain juga untuk membantu kita tengok arah ke manakah arah pergerakan Bitcoin. So sebelum tu kembali ke Bitcoin, kita akan tengok ke DXY dollar sebab ada data menarik di DXY dollar. So DXY dollar seperti mana yang terangkan semalam, kita nak tengok kenaikan. Dia cakap kan semalam kita berada resistance tu untuk price drop tu ada. Kalau drop itu akan melakukan kenaikan, tapi apa yang berlaku semalam kita tengok seperti mana yang terangkan semalam, RSI berada di overbought, stock RSI pun berada overbought. Yes, momentum itu nak drop bawah, cuma kita tengok sekiranya stock RSI itu drop ke bawah. Currently stock RSI dah pun drop almost ke oversold, masih ada lagi ruang untuk jatuh, tapi apa berlaku, price still lagi stabil di kawasan atas ni. So ini kita tengok untuk DXY ataupun dollar index ni sedang still lagi dalam kuartal momentum untuk melakukan kenaikan. Walaupun stock RSI dah drop, tapi price still lagi stay di kawasan yang sama. So ini kita tengok pressure untuk dolar melakukan kenaikan adalah lebih tinggi berbanding untuk melakukan dropping. Itu meaning kita untuk yang ni kita boleh cakapkan analisis untuk DXY. Kita tengok je ialah dia akan efek untuk data nanti, data 13 bulan, iaitu untuk CPI data. So, kalau data CPI itu terus meningkat walaupun year of year kita berkurangan, kita nak tengok month of month. Seperti mana bulan 9 itu, month of month kita berlaku peningkatan 0.1. Sekiranya sama seperti mana berlaku bulan lepas, kita menjangkakan akan ada huge pump untuk DXY. Kalau huge pump untuk head target ni apa berlaku, ini akan menyebabkan Bitcoin dan aset-aset lain akan terus dropping. So sebelum kita pergi Bitcoin, kita akan pergi S&P 500. Kita akan tengok data S&P 500, adakah dia nak naik ataupun turun. So untuk quarter short analysis untuk DXY adalah momentum lebih kepada untuk melakukan kenaikan berbanding untuk melakukan dropping. So ini kita akan tengok S&P 500 pula. S&P 500 kita tengok parallel kita berada di support 3,580, dan kita kalau untuk
sekiranya dolar melakukan dropping, kita nampak kiranya dolar melakukan kenaikan, kita akan nampak SSP akan jatuh. So jatuh sampai mana? Net support adalah berada 3.2k dengan kejatuhan hampir berapa? 5%, 10%, hampir 10% dropping untuk S&P 500. So ini dropping kenapa? Sebab perkara ni kita berada di support ni. So kalau melakukan bounce, inilah masanya untuk bounce. Kalau kita lost position 3.5 3,580 ni, mini net support kita berada di 32 dengan dropping sebanyak 10, ataupun kita boleh sedikit kita boleh ambil di kawasan ni. So untuk short term mungkin ada sikit lah small bounce di kawasan ini, drop untuk small kan 34k. So ini kejatuhan untuk kita berjangkakan 4% ke kejatuhan dalam 10%. So bergantung kepada volume. So ini kalau dolar melakukan kenaikan, kita akan nampak S&P 500 jatuh. So ini apa berlaku akan di Bitcoin juga akan melakukan kejatuhan. Bukan saja S&P 500, harga-harga aset-aset lain juga akan turut melakukan dropping. Disebabkan apa? Bitcoin pula DSY dolar melakukan trending. So ini untuk di Bitcoin, kat manakah price net jatuh? So berdasarkan analisis untuk ini, kita ada chart, kita ada pattern bear flag ini, pound breaking ni sekiranya kita breakout di kawasan ni, meaning price akan target di kawasan dalam 16k seperti mana tu remarkkan sebelum ni. Dan kita boleh remark juga untuk short term seperti mana di S&P 500 ada 4% dan 10%. Untuk kejatuhan 5%, kita drop hampir juga dalam 10%. Kemudian kita boleh anggarkan juga untuk ini, kita ada low sebelum ni, iaitu di kawasan ni dalam 17.6. Kita low dalam 76. So ini kita berjangkakan sama ada kita bergantung pada volume untuk hari Jumaat akan Khamis nanti. Kita akan tengok sama ada kita jatuh ke kawasan 5% ataupun 13%. So itulah possible yang boleh berlaku, ataupun price nanti mungkin kita akan tengok price tu slow down jatuh ke kawasan ni, still lagi berinteraksi dengan line tengah ni. Dan kalau kita breakout line tengah ni, ini kita boleh jangkakan price boleh hit dalam kawasan 16k sebelum kita ada release bounce balik, maybe ke 19k sebelum sideways untuk naik rebound ataupun terus lagi melakukan kenaikan untuk hit kita target untuk end of the year kawasan dalam 14k ke 10k. So itulah untuk analisis di Bitcoin, dolar dan S&P 500. So ini untuk current time, dollar more expectation kan untuk aset-aset seperti Bitcoin akan terus melakukan kejatuhan berbanding dolar. Dan sebab apa? Dolar still lagi sedang training dalam market disebabkan CPI data, iaitu inflation yang tinggi. Dan kita tengoklah nanti 13 hari bulan ni penting untuk kita tengok performance ataupun current keadaan semasa interest, adakah berkurangan ataupun tidak. Dan kita juga bulan ini kita akan ada earning report. So ingat, earning report lah penting. Earning report untuk tengok ke ekonomi semasa untuk di US. Sebab apa? US currently berada dalam kemelesetan ekonomi ataupun recession. Kenapa recession? Disebabkan data quarter 1, quarter 2 adalah negative earning, ataupun kata negatif pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal 1 dan kuartal 2. So kemelesetan ini mana-mana negara saja, sekiranya kuartal 1, kuartal 2 ataupun dua kuartal berturut-turut, malah kuartal 2 kata 3 ke 3 ke 4 tak kisah, tapi sekiranya kuartal report dia ke kuartal 1 dah 2 kuartal berturut-turut dalam pertumbuhan negatif, ini kita akan tahu negara itu berada dalam kemelesetan ekonomi. So itulah berlaku di US. Kuartal 1 awal itu bulan 3, kuartal 2 bulan 6 itu menunjukkan pertumbuhan negatif. So ini apa yang berlaku itu secara definitionnya ekonomi US berada dalam recession, ataupun dalam bahasa Melayu yang kita panggil kemelesetan ekonomi. So ini untuk Bitcoin akan terus melakukan kenaikan disebabkan apa? Dollar akan terus melakukan trending dalam market disebabkan inflation tinggi. Sebab apa? Kita tengok US market drop tapi dolar naik. Disebabkan apa? Disebabkan ramai yang jual dia punya stock dan holding kata dia punya stock ataupun market yang kata invest asset dia dalam dolar. So ini dolar berlaku permintaan yang tinggi tapi kuartal supply yang tak ada. Sebab apa? Sebab dolar print, so dia tak print, dia holding print, so dia hold apa yang dolar ada. So ini permintaan tinggi untuk dolar, sebab itulah dolar melakukan kenaikan. So kenaikan dolar maknanya secara globalnya adalah tak sihat untuk ekonomi world. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kuartal keadaan ekonomi global, ekonomi yang lebih teruk lah dalam market. Sebab apa? Sekiranya dolar terus melakukan peningkatan, apa yang berlaku, kita akan tengok mata-mata negara lain akan terus meleset. So seperti Malaysia kan berapa? 2.5, 2.6 daripada awal tahun itu, awal tahun lepas 2.3, 24 ke hari dia dah naik hampir 25, 20, hampir 4.6, 4.5%
per dolar. So bukanlah disebabkan ringgit jatuh, dia hanyalah disebabkan dolar yang sedang melakukan kenaikan. Itulah untuk analisis di Bitcoin. Kemudian kita akan tengok sikit analisis untuk di ruangan komen. Tanya pasal VRA dan TNB USDT. So kita tengokkan VRA. So VRA nak ke mana? So VRA meaning jangkaan drop. So untuk VRA tu akan terangkan kat mana kan untuk net buy je. So VRA untuk di 4 hours kita dah lost position 0.4 dan kita berada di 0.03. Nanti kita akan tengok balik. Untuk yang ni VRA tu ada target untuk next drop. Sekiranya Bitcoin drop dalam kawasan 14K, kita akan drop dalam kawasan ni adalah dia punya target 98 ke 98% untuk buy, 95% currently berada di kawasan 0.04. So ini inilah good position untuk buy, tapi berdasarkan ni macam cakap lah, kita at least tunggu akan end of the year. Kita tengok untuk di kata apa, VRA ni dah pun menunjukkan pattern bullish ataupun pattern reversal. Sebaik saja ada breakout ni, kita akan ada sedikit pump at least ke kawasan 1 sen sebelum dia retrace balik ataupun bounce. Tengoklah macam mana, possible akan breakout, hit target, retest sebelum melakukan kenaikan. Apapun untuk dalam 2 tahun lagi kita akan jangka sideways saja. So jangkakan dia akan melakukan sideways dalam ruangan ni antara kawasan ini untuk 0.4 dan 1 sen sebelum 2025 baru dia akan melakukan kenaikan. So itulah jangkaan untuk BRA. So BRA tu ada tunggu at least untuk end of the year. Tengoklah price punya, apapun dalam price kena end of the year antara 0.04 ke 0.01 adalah good price untuk item entry dalam market untuk holding long term. So apapun tu akan start buy untuk altcoin dan konten Bitcoin, akan tambah balik tu punya asset adalah bulan 12 nanti. So itulah untuk di VRA. So next support adalah berada di 0.01, current support berada di 0.04. Untuk yang kita dah loss, untuk di daily dah loss belum, untuk di daily kita pun dah loss banyak. Itu kan daily loss breakout retest. So ini dia journey untuk ke kawasan bawah. Ada lagi tak? Ya, kat sini kita ada sedikit kawasan ni below antara 0.3 dan 0.2. So apapun whatever price dalam kawasan ni, tu tak buy lagi. Sebab apa, still lagi kita dalam channel down ni. Apa channel down ni pun, walaupun channel down, tapi kita inilah pattern bullish. Untuk baik je breakout, kita akan ada expectation price boleh melakukan kenaikan. Itulah untuk VRA. Kemudian kita akan tengok juga untuk TNB USDT. Tu TNB USDT tu pernah buat itu. TNB USDT kita akan tengokkan chart di HUB. Di HUB ataupun di mana tu dia pernah buat itu, TNB. Right, kita akan tengok di HUB aja, TNB USDT. TNB USDT. Okay, tuan-tuan ni, so apa berlaku dah harap pull teruk ni, tu tak tahu kenapa. Nanti kita akan tengok kan. So kita akan tengok price last macam dulu kat sebelum tu, tak silap tu sebelum ni tu dah pernah buat analisis, iaitu kita tengok harga opening. Harga opening dia kat sini maknanya harga opening, dan kita nampak ini adalah kena consider last support dia. Sebelum ni opening drop below support, breakout, resistance, kemudian support balik, support, resistance. Kemudian kita tengok price tu buat balik ke kawasan ni, support, resistance, now kali lost position. Tu tengok coin ini memang jangka ke arah teruk lah, ataupun dia punya condition, dia punya lah transition chart tu memang tak cantik. So ini price dah pun berada balik di last low yang dia buat sebelum ni, iaitu yang kawasan ni. Adakah dia breakout? Sekiranya dia breakout lagi low ini, ada possible dia akan drop lagi. So apapun kita tengok berada kat RSI untuk berada di kawasan bawah ini hanyalah berada 3 kali je. Tengok yang ni, masa opening, iaitu kita agak bawah ni, price melakukan kenaikan, price tak melakukan, hanya sideways saja. Kemudian kita last kita berada di kawasan ni, kita tengok low ini, top RSI berada kawasan low ni, top RSI dan RSI berada below. Tengok ada huge pump walaupun lambat. Kemudian kali price RSI lebih below daripada lower ni, dan stop RSI kurang below. So ini kita nampak price ni adakah posisi boleh melakukan bump? Tu jangkakan possible dia akan melakukan sedikit sideways lepas ni, selepas dropping ni. Adakah dia akan melakukan kenaikan balik? Yes, sedikit high risk. Kalau berdasarkan data, ada possible untuk dia melakukan kenaikan, tapi at least untuk chart ni, make sure anda invest duit anda expectation kembali loss. Sebab apa, chart ini aku kata tak menarik untuk anda invest ataupun untuk long term. Tu value dah tak ada ni untuk nampak pergerakan ni. So pun kita berada di sini, dan di sini tu ada possible kalau berlaku sideways kawasan ni, ada possible kita boleh masuk balik. Make sure stop RSI ni kata buat golden cross. Sebab apa, potential untuk RSI dan stop RSI berada di lower low ataupun oversold.
berada di oversold territory. So meaning expectation untuk price naik adalah lebih tinggi berbanding untuk drop bawah. Itulah untuk kita tengok pergerakan di TNB. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Jangan lupa like, subscribe, dan insyaAllah nanti hari Jumaat kalau tak berkesempatan hari Khamis. Hari Khamis ni adalah untuk kerja pagi. So bila kerja pagi, malam Khamis iaitu 13 bulan nanti. 13 nanti Zul akan cuba buat live. Hopefully line Zul tak mengganggu. Line tu kuat sikit. So ini kita 13 Oktober hari Khamis nanti Zul akan cuba buat live untuk malam. Kita akan tengok CPI data dan Zul akan terangkan apakah yang perlu berlaku. Yang perlu kita tengok adalah year of year perlu berkurangan, dan yang penting, paling penting adalah month of month. Month of month perlu berkurangan untuk dia punya inflation. Sebab tu baru kita tengok dengan segala Fed buat untuk policy untuk turunkan inflation tu adalah berjaya. Kalau tidak, kita akan tengok kita akan tengok quarter 3 punya report akan lebih bad daripada quarter 2. Ini kita akan tengok 3 quarter berturut-turut ekonomi US berlaku dalam penguncupan ataupun perkembangan ekonomi yang negatif. So ini kita still lagi dalam kemelesetan ekonomi yang lama. So expectation untuk the whole year untuk tahun ni macam cakap, untuk berdasarkan crypto punya circle pun, end of the year barulah kita akan nampak polisi itu akan diregangkan balik. So keadaan US adalah 3.25 interest rate, dijangkakan untuk end of the year bulan 12 ni kita akan sampai at least sampai almost dekat 5%, dalam 4.6 4.9 per interest rate. So meaning memang kita dah jangkakan untuk end of the year ekonomi akan getting worse, interest rate akan naik lebih tinggi. So meaning kita akan nampak aset-aset selain dolar terus akan melakukan dropping disebabkan dolar terus melakukan training dalam market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.